Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 22 April 2020 bersama saya Vivi Emir Saika. Berita utama. Bulan Ramadan semakin hampir namun rakyat di negara ini dinasihatkan supaya merancang pembelian bagi mengelak berlakunya kesesakan di pasar-pasar raya dalam usaha mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Bercakap dalam sidang media harian Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Rabu, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, rakyat juga diminta menjaga jarak sosial dan menggunakan penutup hidung dan mulut semasa melakukan pembelian. Seperti yang kita sedia maklum, minggu ini kita akan berpuasa. Saya percaya umat Islam tentu saja akan membuat persiapan, termasuk membeli belah untuk menyambut kedatangan Ramadan ini. Oleh itu saya ingin menasihatkan supaya merancang pembelian supaya tidak terlalu bersesak-sesak sewaktu pembelian. Selain itu, Datuk Seri Ismail Sabri memberitahu kerajaan sentiasa mengambil pelbagai langkah proaktif bagi memastikan bekalan makanan adalah mencukupi khususnya dalam bulan Ramadan. Berita seterusnya. Mengenai majlis penyerahan kelengkapan pelindungan diri PPE dan barangan perubatan, sumbangan Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka dan Persatuan Kayu Kayan Sarawak STA bernilai RM2 juta di bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak Lama pada Rabu. Simbolik penyerahan disampaikan oleh Pengurus Besar Pusaka Hashim Bojet dan Ahli Majlis Tetap STA Datuk Ahmad Abdul Hamid Sepawi menerusi Timbalan Ketua Menteri Sarawak merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Datuk Ahmad Douglas Uga Ambas kepada Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Hing. Turut hadir Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Jaul Samyun dan Ahli Majlis Tetap STA Anything. Dimaklumkan bahawa sumbangan dalam bentuk wang tunai turut disumbangkan oleh pelbagai anggota STA termasuk kumpulan KTS, kumpulan Rimpunan Hijau, kumpulan Samling, kumpulan Shinyang, kumpulan Kayu Pepejal, kumpulan Ta'an dan kumpulan WTK. Berikutnya pula, sempena menyambut bulan Ramadan, Pusaka dan anak-anak syarikatnya telah menyalurkan sumbangan berjumlah RM80,000 kepada penduduk Kampung Rajang, Belawai dan Jerijih. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, seramai 796 penduduk terdiri daripada warga emas, orang kurang upaya OKU, ibu tunggal, balu, anak-anak yatim, saudara baru serta golongan yang kurang berkemampuan akan menerima bantuan. Dari Kampung Rajang, 263 yang akan diberikan, dan di Kampung Belawai 384 dan Kampung Jerijih 189 dengan jumlah keseluruhannya 796. Simbolik penyerahan sumbangan disampaikan oleh Pengurus Besar Pusaka Hashim Bojet kepada Datuk Len Talif yang juga ahli Lembaga Pengurusan Pusaka di Kuching pada Rabu. Beralih ke laporan selanjutnya. Sarawak Multimedia Authority SMA dengan kerjasama syarikat Orion Social Media Sarawak telah membangunkan e-Health Declaration and Digital Surveillance System yang memudahkan pengumpulan data penumpang dengan lebih tepat dan cepat berbanding sebelum ini. Residen bahagian Bintulu Jack Aman Luat berkata, sistem itu dihaskan kepada semua penumpang dari luar negara maupun domestik yang datang ke Sarawak di semua pintu masuk ke negeri ini. Number one is outline application forms, online application form to enter and to exit Sarawak. Number two, online health declaration form. And number three, wristband for location reporting. So this is what we are today. Bercakap dalam sidang media di Pejabat Residen Bahagian Bintulu pada Rabu, Jack Aman menambah penumpang yang baru datang ke Bintulu akan diberikan gelang digital dan mereka perlu memaklumkan kepada pihak berkuasa lokasi mereka berada dengan mengimbas barkod di gelang itu menggunakan telefon pintar. Seterusnya,
Laporan mengenai syarikat serba dinamik Sendirian Berhad menerusi program tanggungjawab sosial korporat yang telah memberikan sumbangan berupa barangan keperluan makanan untuk diagihkan kepada penduduk di sekitar Bintulu. Menurut pengerusinya, Datuk Abdul Kadir Sahib, sebanyak 2,000 bekalan makanan telah disediakan untuk diberikan kepada penduduk di Bintulu dengan mendapat bantuan dari dua pertubuhan bukan kerajaan. NGO ini terdiri daripada sukarelawan Hikmah Bintulu dengan bekerjasama Jabatan Agama Islam Bintulu. Mereka ini membagikan makanan kepada Tanjung Batu, Kampung Asyakirin, Kampung Jabai, Kedurong dan Batu 10 Jalan Bintulu Miri. Manakala yang kedua NGO ialah terdiri daripada skuad Perhatin Berkhidmat Berbakti yang akan membagi makanan ini kepada kawasan Bintulu proper, Jepak, Kuala Tatau, Labang, Sebauk dan Pandan. Bercakap di Bintulu pada Rabu, beliau memberitahu sumbangan tersebut adalah sebagai tanda keprihatinan syarikat berkenaan kepada masyarakat dan barisan hadapan yang bertugas dalam memerangi penularan COVID-19. Berikutnya, pengagihan bantuan makanan asas melalui Bantuan Prihatin Nasional diteruskan di Parlimen Batang Sadong iaitu melibatkan kawasan Dewan Undangan Negeri Simunjan pada Rabu. Proses pengagihan bantuan makanan itu telah diserahkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan, Aula Dris yang mewakili Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Syukri. Hari ini adalah hari perhantaran terakhir buat zon Rengawan, di mana ini adalah bantuan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Haji Syukri, peruntukan daripada nasional, bantuan nasional. Urusan penghantaran dan penyerahan bantuan makanan tersebut telah diselaraskan oleh Pusat Hikmat Parlimen Batang Sadong dan Pusat Hikmat Dun Simunjan. Sebagai penutup edisi petang, kami paparkan anda dengan video mengenai tips menjaga kesihatan minda sepanjang tempoh PKP. Sekian bersama saya Vivi Emirza Ika dan kru penerbitan. Sentiasa patuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan ketika melakukan sebarang pembelian keperluan, terutama ketika menjelang Ramadan ini. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.